Bila berlakunya 13 Mei, maka muncullah semua ilmu-ilmu yang hebat-hebat yang diamalkan oleh orang Melayu. Kononnya ilmu Tok Gajah, ilmu Mak Kilau, ilmu Panglima Saleh dan sebagainya. Dan saya ikuti di mana-mana, dekat Kampung Pasir, dekat Kampung Baru, dekat kampung-kampung sekitar Kuala Lumpur. Saya hadir, saya tengok. Memang kebanyakannya itu ilmu yang salah. Antaranya kekebalan. Memang kalau kita dengar bacaannya, selawat Nabi, syahadah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ayat-ayat Quran. Tetapi sesudah dibaca ramai-ramai, dipimpin oleh yang mengajar, tiap-tiap seorang itu disudi kena buka baju, tidur melentang, pedang yang berkilat, pedang tentera itu dilibaskan ke perut, kebal, tidak lut. Kita hanya mendengar bunyi seperti orang pukul buah nangka. Lalu masing-masing percaya ini adalah ilmu yang hak. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, perkara yang luar biasa, kebal boleh diatur, boleh diprogramkan. Itu bukanlah karamah, itu adalah sihir. Jadi ilmu kebal orang Melayu ni kebanyakannya sihir. Dulu mungkin tuan-tuan masih ingat, dalam tahun 70-an, seorang ketua Samsing Cina bernama Botak Ching ditembak pun tak lut, tuan-tuan. Kenapa? Kerana Botak Ching ni dia pakai tangkal yang dibuat oleh Tok Chang. Jadi kalau kebal saja kita jadikan alasan ilmu ni betul, itu tak boleh. Banyak ilmu yang seperti ini kita pelajari, kita amalkan. Terutamanya ayat 4 Panglima Saleh. Ramai orang kecam saya. Ada yang telefon direct pun ada. Saya jawab, cuba saudara baca buku Sejarah 40 Ulama Johor. Dalam buku ini ada sejarah Panglima Saleh. Ada yang baca, tuan-tuan. Bila mereka ni baca, telefon balik saya. Alhamdulillah, doktor, saya faham di mana silapnya ayat 4 Panglima Saleh. Kerana mereka dapati Panglima Saleh ini bukan orang alim. Kalau sekarang kita sebut ketua Samsing, memang yang dipelajari sihir, sehingga polis takut kepada Panglima Saleh. Rompak sana, rompak sini, pecah rumah. Polis takut nak ambil kesnya. Bila berlaku pertempuran antara Melayu dengan Cina di Batu Pahat tahun 40-an, 46, 45, orang kita tak ada pemimpin, dia berani, dia ke depan, menang. Orang ramai bawa menghadap Sultan. Sultan memang sangat suka diberi hadiah, diberi pangkat, dilantik sebagai seorang pengulu, diberi harta. Lalu beliau membina sebuah surau di depan rumah, panggil budak-budak muda membaca Quran. Bukan saja baca Quran, kalau baca Quran di situ sampai khatam diberi wang, Pak, kerana dia banyak duit. Kerana usahanya itu, maka beliau dipanggil Kiai Saleh. Padahal latar belakangnya bukan, tak pernah belajar pun agama. Sejak umur 13 tahun dihalau oleh keluarga, menjadi gelandangan ke sana kemari. Masa itulah beliau menemui orang-orang yang pandai ilmu kuat, ilmu kebal dan sebagainya. Tonton boleh baca. Malahan ada sebuah buku khas sejarah Panglima Saleh. Ada sebuah buku khas setebal 100 hingga 180 halaman. Satu buku khas. Jadi semuanya mengenirukan kita, tuan-tuan. Yang kita pula senang saja. Bila guna ayat Quran, betul. Kalau guna jabi serapa salah. Syaitan boleh guna ayat Quran untuk menipu kita, tuan-tuan. Banyak ayat-ayat Quran digunakan untuk tujuan sihir. Antaranya yang terkenal kalau di kalangan orang Jawa, Qul huwallahu sunsang. Qul huwallahu itu dibaca menyungsang. Nanti boleh macam-macam. Bacaan itu sendiri pun dah salah besar. Kerana sudah dijanjikan oleh syaitan, kalau kamu baca Qul huwallahu sunsang, aku tolong. Tak baca, aku tak tolong. Jadi bila dibaca, syaitan datang. Itu sebab banyak perkara-perkara yang ganjil bila baca Qul huwallahu sunsang. Begitu juga tuan-tuan mungkin dengar Kap 40.
Kap 40. Di kampung kita ni ada seorang ustaz, tak perlu saya sebut namanya. Dia mahir sangat dengan kap 40. Semasa saya jadi nazir masjid ini, seorang penduduk sini, anaknya gila. Bila saya obatkan, saya dapati bukan kerana terasuk, bukan kerana sihir. Saya kata pada ayah, pada keluarganya, anak perempuan Haji ni sebenarnya tekanan tinggi, kena depression yang hebat. Ini bukan terasuk. Tapi ustaz yang mahir dengan kap 40 ni, dia cakap dengan saya, tak apa, saya cuba. Saya tegaskan, bukan ustaz, tak boleh, ini bukan apa. Dia ni sakit jiwa. Ustaz ni bacalah kap 40 secara kuat. Budak perempuan itu ludah muka dia sampai basah, pun tak peduli. Akhirnya tak sembuh lah. Bukan kerana terasuk. Tapi apa yang saya nak sebut di sini, kap 40. Ditinggalkan ayat Quran, dibaca kap 40. Jadi itu ustaz. Macam mana pemikiran dia? Akhirnya betul ya. Keluarga orang itu percaya pada saya, hantar ke hospital Universiti Melaya. Di sana seminggu dirawat, dimakan obat, obat tidur, obat tenang. Seminggu balik elok. Jadi banyak ya amalan-amalan yang kita warisi dari datuk nenek kita ni. Mesti kita awas. Sehingga kadang-kadang perbuatan itu macam tak menusabah. Untuk pagar rumah, kadang-kadang ada yang buat pagar rumah ni dengan apa? Ladam kuda. Saya temui beberapa rumah ni. Keluarga dan rumah itu masalah. Rupa-rupanya ada ladam kuda yang dipakukan atas pintu besar. Bila saya suruh nak buang, keluarga orang itu mempertahan. Ini warisan datuk kami yang masang. Cuba tengok tuan-tuan. Kita menuhankan Allah, tapi keluarga ini percaya kepada, lebih percaya pada ladang kuda yang menjaga keselamatan. Sedangkan kita orang Islam. Jadi kerana itulah tuan-tuan, kita mesti awas ya. Banyak ilmu-ilmu ini. Kalau masa tenang, aman macam sekarang, tak timbul. Kalau musim huru-hara, masa itulah timbul individu tertentu boleh ngajar itu, ngajar. Kawan saya sendiri belajar di Melaka. Yang dipelajari itu apa? Ilmu menerbangkan senjata, parang, pedang. Kononnya bila dah puasa sekian lama, berwirid sekian banyak, nanti pedang atau parang atau keris akan terbang sendiri mencari mangsa, membunuh mangsa. Ini kan tak masuk akal tuan-tuan. Lagipun senjata terbang ni, kalau tuan-tuan tengok orang Dayak di Kalimantan lagi pandai. Kalau tuan-tuan tengok dekat tu Facebook Panglima Dayak di Kalimantan tu, dia boleh menerbangkan pedang, terbang betul, menari-nari. Katalah di ruang mesin, kita boleh tengok ramai. Itu adalah ilmu sihir. Tapi ustaz-ustaz belajar terbangkan senjata, parang dan sebagainya. Saya tegur, ini kan tak boleh. Dia kata ini menggunakan ayat Quran. Yang ngajar pun orang alim. Kata saya, ni karut ni. Jadi kalau nak belajar senjata terbang ni, pergi jumpa orang Dayak. Boleh tunjukkan lagi. Kadang-kadang ilmu mendirikan keris. Keris itu boleh berdiri. Sudah dianggap hebat. Apalah kelebihannya? Keris itu boleh berdiri. Coba kita fikir apa kelebihannya. Itu kan sejenis sihir saja.